Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi hari ini kita akan sambungan matematik tingkatan 4 topik 7 7 praktiskan diri 7.1C. Jadi sebelum kita sambung, jadi jangan lupa subscribe channel Cikgu Ko dan buka loceng di tepi, like dan share video Cikgu Ko. Jadi kita buka buku teks muka surat 193. Okey, buku teks muka surat 193. Okey, praktiskan diri 7.1C. Soalan 1. Graf jalan masa di sebelah menunjukkan masa yang diambil oleh dua orang peserta terbaik dalam acara 100 meter semasa kejohanan olahraga di SMK Sinar Harapan. Graf OE, maksudnya graf ini OE yang warna merah ini mewakili larian Riza, dan graf OABC ini yang warna hijau ini ialah mewakili larian Jeffrey. AB ialah masa yang diambil oleh Jeffrey sebelum meneruskan larian dia kerana terjatuh. Maksudnya, okey, di graf ini AB ini garis AB ini ialah Jeffrey masa yang diambil oleh Jeffrey dia terjatuh. A. Hitungkan kerugian masa dalam saat yang dialami oleh Jeffrey dalam pertandingan. Maksudnya, you tengok graf ini, siapa yang menang? Riza. Okey, yang merah ini, garis merah ini, dia menang, betul? Sebab dia lebih cepat sampai ke garis tamat di sana, iaitu 100 meter, betul? Dia mengambil masa 14 saat, dia sudah sampai ke garis tamat. Maksudnya Riza yang menang. Kalau perbandingan Jeffrey, you tengok oleh sebab dia terjatuh, iaitu pada garis AB ini, dia terjatuh. Jadi dia lebih lambat sampai okey, di garis tamat, iaitu dia mengambil masa 16 saat. Dia sampai ke garis tamat sana. Jadi maksudnya, di sini soalan cakap berapa masa dia rugi, ialah maksud dia berapa masa dia ambil, dia terjatuh. You tengok dia dari saat ke-6 sampai saat yang ke-9. Maksudnya, ini ialah masa yang Jeffrey rugi. Okay, kalau dia tidak terjatuh, kamu tengok graf ini. Kalau dia tidak terjatuh, maksudnya sebenarnya garis BC ini ialah di sini, betul? Dia sambung di sini, betul? BC. Maksudnya kemungkinan dia akan menang. Okey. Jadi, macam mana tulis jawapan? 1A. Berapa masa dia rugi Jadi, kerugian masa. Jadi, kamu tulis kerugian masa. Okey. Oleh Jeffrey. Sama dengan 9/6. Jadi kamu boleh tekan kalkulator 3 saat. Okey. Maksudnya 3 saat dia rugilah. B. Adakah Jeffrey berpeluang untuk menjadi johan dalam acara 100 meter jika dia tidak terjatuh dalam mengekalkan kelajuannya sepanjang larian? Berikan justifikasi anda. Jadi maksudnya kalau dia tidak terjatuh, kemungkinan Jeffrey akan menang. Okey, mungkin, betul? Kalau dia kekalkan kelajuan dia sepanjang larian dia. Sebab kenapa? Sebab kalau dia tidak terjatuh, maksudnya ini masa yang dia rugi 3 saat, betul? Dan you tengok dia sampai ke garis tamat ialah 16 saat. Okey, 16 saat. Kalau 16 tolak 3 berapa? Ialah 13. Betul? Kalau dia tidak terjatuh, kalau dia tidak rugi 3 saat ini, maksudnya dia akan lebih cepat 3 saat sampai ke garis tamat. Betul? Maksudnya mungkin pada masa 13 saat dia sudah sampai ke garis tamat. Maksudnya kemungkinan dia akan menang. Kemungkinan dia lebih cepat daripada Riza. Inilah justifikasi kamu lah. Jadi tulis jawapan kamu. Jadi kamu jawapan tulis ya, betul? Ya. Okey. Kalau kamu rasa tidak, jadi beritahu cikgu lah kenapa tidak. Okey, tapi cikgu rasa dia iyalah. Dia akan menang. Okey, jadi berikan justifikasi kamu. Jadi Jeffrey kamu tulis Jeffrey. Sebab kenapa? Sebab kalau dia tidak terjatuh 3 saat ini dia akan jimat. Jadi maksudnya dia lebih cepat sampai ke garis tamat. Jadi Jeffrey akan, kamu boleh tulis okey, akan sampai ke garisan tamat ataupun habis larian dia, okey, dalam tempoh 13 saat. Okey, ini maksud dia lah. Boleh faham?
Okey, boleh ikut. Jadi kita tengok soalan kedua. Okey, soalan 2. Graf jarak masa yang tidak lengkap. Ini yang tidak lengkap. Display mewakili perjalanan encik Jumari sejauh 100 km. Maksudnya pelakon ini dia sebenarnya sambung, betul? Jadi A. Diberi kadar perubahan jarak terhadap masa untuk 60 km yang pertama ialah 72 km per jam. Jadi tentukan nilai T1. T1 maksudnya dia nak ini nilai ini T1 ini. Jadi masih ingat apa maksudnya kadar perubahan jarak laju kan? Soalan 2. Cikgu soal cakap apa maksudnya kadar perubahan jarak? Kadar perubahan jarak sebenarnya dia maksudnya adalah laju, betul? Okey, kalau kamu ada tengok video cikgu yang lepas lah, dia apakan rumus bagi laju. Yang itu jarak bahagi dengan masa. Ataupun kamu boleh pakai rumus keturunan Y2 tolak Y1 bahagi dengan S2 tolak S1. Dan cikgu sudah cakap, rumus keturunan ini hanya boleh dipakai untuk satu arah sahaja. Satu arah sahaja. Kalau dia ada arah pergi dan balik, tidak boleh pakai. Okey, satu arah saja sama ada dia pergi ataupun dia balik. Jadi, nak kira ini T1 dia soal cakap 60 km pertama. Maksudnya ini OA. Rujuk garis OA ini. Boleh di sini ada dua koordinat. Satu ialah 00. Satu ialah T1 60. Okey, jadi kamu boleh letak koordinat 00. Satu ialah T1 60. Okey, ada dua koordinat, betul? Jadi kamu boleh letak ini S1, Y1, S2, Y2. Okey, jadi kamu boleh kira lah. Jadi diberi kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju diberi maklumat ialah 72 km per jam. Jadi kamu boleh letak 70 km per jam. Okey, sama dengan koordinat Y2. Jadi 60 tolak 0 bagi dengan T1 tolak 0. Boleh, saya rasa ini tak jadi masalah sudah. Jadi kamu tengok balik lagi soalan. You tengok kadar perubahan jarak. Unit yang dia pakai ialah km jam, betul? Dan kamu tengok balik lagi graf yang dia beri Okey, jarak km. Okey, sama tak jadi masalah. Tapi tengok masa dia beri unit minit. Ini jam. Okey, ini ada masalah sudah. Sebab unit mereka tidak sama. Maksudnya di sini, kamu sini ialah km. Okey, tak jadi masalah. Dan ini ialah minit. Okey, maksudnya sini nanti kamu kena buat perubahan supaya mereka boleh jadi unit yang sama, iaitu jam. Jadi macam mana kita minit nak tukar jadi jam? Jadi ini 72. Okey, km per jam. Sama ada 60 tolak 0 ini boleh tolak dulu lah. Okey, 60 km. T1 tolak 0 boleh terus tolak. Okey, tak jadi masalah. Jadi T1 bagi 60. Jadi ini akan menjadi jam. Okey, ingat Okey, minit nak tukar jam mesti bagi 60. Boleh? Jadi kita pindah. Okey, T1 per 60. 60 bagi 72. Okey, buat macam ini dulu lebih senang. Okey, ini pindah. Maksudnya keseluruhan ini pindah ke atas dan ini pindah ke bawah. Jadi keluarkan kalkulator kira. 60 bagi dengan 72. Jawapan ialah 5 per 6. Okey, kamu boleh tulis. T1 per 60, jawapan ialah 5 per 6. Jadi 60 ialah bahagi, betul? Bahagi pindah menjadi darab. Darab 60. Okey, ini unit ialah minit sudah. Sebab T1 ialah dalam unit minit. Okey. Jadi kamu jangan tak fikir dia ialah jam lagi. Sebab jam ke sini kamu sudah tukar unit dia. Sudah tukar unit dia, sudah sama unit. Jadi sebenarnya semua unit kamu boleh buang sudahlah. Okey. Jadi T1, jadi boleh tekan kalkulator darab 60. Jawapan ialah 50 minit. Okey. Kalau kamu, cikgu ulang sekali lagi Kalau kamu tengok T1 kalau kamu tengok T1 saja, dia ialah dalam unit minit Sebab sini graf sudah cakap T1 ialah dalam unit minit. Tapi kalau kamu tengok keseluruhan ini T1 bagi 60, dia ialah dalam unit jam.
Sebab tu ada yang pelajar keliru. Cikgu saya sini tukar jam, kenapa sini bukan jam? Masih minit lagi. Sebab selepas kamu tukar jam, maksudnya rumus ini dah jadi masalah. Okey, kamu boleh pindah-pindah buat pengiraan sudah. Jadi apabila kamu pindah-pindah, sebenarnya dia melibatkan pemansuhan unit. Pemansuhan unit. Okey, sebenarnya ini ialah km. Inilah km, ini yang km per jam. Sebab ini km boleh potong, tinggal jam negatif 1. Okey, ini masih unit jam. Ini masih unit jam. Okey, ini adalah jam negatif 1. Dan apabila jam ini pindah ke sini, sebenarnya ini ada satu langkah lagi. T1 per 60 jam. Sama dengan 5 per 6 jam negatif 1. Sebenarnya jam ini dia boleh pindah ke sini menjadi potong. Dia boleh hilang. Okey, jadi maksud dia sebenarnya sampai langkah sini. Jadi tinggal T1 saja dia ada unit minit. Okey, boleh faham di sini Jadi cikgu biasanya tidak akan beritahu pelajar begitu banyak langkah sebab ini hanya matematik. Langkah dia lebih complicated. Jadi biasanya cikgu ajar. Okey, cikgu ajar, cikgu cakap sini kamu tukar kepada unit jam. Okey, lepas tu kamu boleh terus pindah-pindah sudah. Jadi tak perlu kisah dia unit hilang ke tak hilang ke. Sebab dia sudah memenuhi syarat ini km, ini jam. Okey, sudah memenuhi syarat di sini km jam. Semua unit sama, jadi kamu boleh terus pindah-pindah, tak perlu risau lagi. Hanya apabila sampai jawapan akhir, kamu tengok balik lagi T1 apakah unit dia, kamu tengok balik lagi graf dia. T1 di sini ialah minit. Boleh faham? Jadi kamu sudah tahu, sini akhir dia ialah minit. Jadi maksudnya T1 ialah 50. Boleh faham? Jadi kita tengok B B. Jika kereta Encik Jumari berada dalam keadaan beku dalam selama 20 minit, jadi hitungkan nilai T2. Okey, beku maksudnya garis AB ini maksudnya dia beku maksudnya dia dalam keadaan yang berhenti, berehat, tidak bergerak. Jadi selama berapa? 20 minit. Jadi maksudnya T1 tambah 20 lah. 20 minit. Maksudnya kamu tulis langkah macam ini T2 sama dengan T1 tambah 20 minit. Boleh? Jadi T1 tadi kita cari adalah 50 minit. Okey, you tengok unit mereka sama. Betul? Minit. Jadi maksudnya kamu tak perlu tukar lagi unit mereka lah. Jadi T2 di sini adalah berapa? Jadi sama dengan tekan kalkulator 70 minit. Maksudnya T2 di sini adalah 70 minit. Boleh? C. Perjalanan diteruskan dari B. Okey, ini yang dia hilang. Diteruskan dari B ke titik C dengan laju berata 75 km per jam. Okey, laju berata. Okey, lengkapkan graf jarak masa untuk keseluruhan perjalanan Encik Jumari. Jadi, kamu kena lengkapkan dia. Jadi, maksudnya kita kena cari masa, betul? Cari masa. Sebab kita tidak tahu berapa masa di sini. Okey, jadi kita tahu dia memang boleh sampai 100, betul? Boleh sampai 100. Sebab, kenapa? Sebab soalan saya cakap, dia bergerak sejauh 100 km. Maksudnya, dia memang akhir sampai 100. Hanya berapa masa di sini kita tidak tahu, betul? Dan sini ialah berapa? Sini ialah tinggal berapa? 40 kan? Sebab 60 sampai 100 tinggal 40 km. Betul? Okey, jadi jarak ada, laju ada. Jadi hanya masa kita nak cari. Sebab kita nak tahu berapa masa di sini. Jadi dia cakap dari B ingat dari B sampai ke 100. Jadi maksudnya 40 km jarak di sini. Jadi rumus laju berata sama juga guna rumus jarak bahagi masa ataupun guna koordinat itu Y2 tolak Y1 bagi S2 tolak S1. Jadi kita boleh pakai koordinat itu. Koordinat di sini T2 60, betul? Ini koordinat T2 tadi kita sudah cari ialah 70, betul? Okey, jadi maksudnya koordinat dia ialah cikgu letak sini lah, okey. 70 per 60, boleh? Okey, ingat unit ialah minit minit per 60 km. Satu lagi koordinat, okey, masa. Okey, masa kita tidak tahu, okey. Mungkin kita boleh letak T3, boleh?
T3. Jadi akhirnya dia sampai 100. Maksudnya koordinat dia ialah T3. Oke, 100. Oke, ini T3 yang kita nak cari lah. Oke, jadi kamu boleh letak sini S1, Y1, S2, Y2. Oke, jadi laju berata dia beri berapa? Laju berata soalan beri 75. Oke, you tengok unit dia mereka tidak sama lagi. 75 per jam, km per jam. Sama dengan 100 tolak 60. Ini adalah km, tak jadi masalah sebab ini daripada graf. Dan ini adalah T3 tolak 70. Ini adalah dalam unit minit. Sebab tu nanti kamu kena bahagi ya. Okey, kalau kamu tengok unit ini sahaja, T3 ini adalah dalam unit minit. Tapi kalau tengok keseluruhan nanti kalau kamu ada bahagi 60. Okey, ini sudah menjadi unit dalam jam. Boleh? Jadi maksudnya kamu boleh terus tukar lah. Okey, pindah-pindah. Maksudnya nanti kalau unit-unit ini hilang, kamu tak perlu ambil kira. Sebab itu langkah yang lebih complicated lah. Okey. Macam soalan tadi ya, soalan 2A tadi. Okey. Ini pindah-pindah, hilang-hilang itu kamu tak perlu buat. Okey. Asalkan kamu sudah tukar unit sama, jadi kamu boleh terus langkah yang seterusnya. Okey. Terus pindah-pindah sahaja. Okey. Tak perlu tengok macam mana unit mereka hilang. Okey. Sebab itu lebih complicated. Dan kalau sudah unit sama, jadi boleh terus pindah lah. Jadi kalau nak senang, you jangan taruh masuk. Jadi terus pindah macam ini, lebih senang sikit. Untuk mengkurangkan kesilapan. 100 tolak 60, jadi jawapan yang 40 bagi 75. Pindah macam ini, lebih senang sikit. Okey, untuk mengkurangkan kesilapan. Ada yang pelajar dia terus pindah, lepas itu dia taruh masuk. Boleh juga, tapi lebih complicated lah langkah dia. Okey, menyebabkan kamu sendiri susah. Biasanya kita selesaikan soalan matematik. Biasanya kita tidak mau susahkan sendiri, betul? Biasanya kita nak senang. Jadi jangan cuba susahkan sendiri ya, buat langkah yang lebih susah. Jadi tolak 70 per 60. Jadi ini jawapan dia berapa? 75. Jadi jawapan yang 8 per 15. Jadi 8 per 15. Okey, ini baru pindah, bagi pindah menjadi tarak. Jadi tolak 70. Okey, 8 per 15 tarak 60. Okey, cikgu tulis di sini ya sebab tak ada ruang lagi. Jadi tolak 70 sama dengan okey, 8 per 15 tarak 60. Jadi jawapan ialah 32. Okey, sangat cantik jawapan, betul? Jadi 32. Itu T3 sama dengan 32 tambah 70. Jadi jawapan T3 sama dengan 102. Jadi unit tadi cikgu saya cakap, kalau T3 saja unit dia ialah minit. Jadi jawapan kamu akhirnya tulis minit. Sudah cukup. Okey, sudah lengkap. Maksudnya kamu lakarkan graf, kamu sini letak 102. Boleh? Okey, kamu jangan lukis dalam buku test lah. Kamu lukis semula semuanya dalam buku latihan kamu. Lepas tu kamu guna pembaris sambung ke sini. Sampai 100. Ini ya 102. Boleh? 100. Ini ya jawapan kamu lah. Okey, dia cakap dia nak kamu lengkapkan graf ini. Ingat mesti guna pembaris. T. Jika perjalanan dari O dimulakan pada pukul 9.30 pagi, hitung waktu encik Jumali sampai di destinasi dia. Okey. Maksudnya kalau perjalanan dia ini ya dari mula O pukul 9.30. Okey, pagi. Jadi berapa masa dia sampai ke sini? Akhir dia. Jadi okey, lokasi yang terakhir dia. Jadi maksudnya berapa masa dia ambil? 102 minit, betul? Okey, kalau 102 minit, jadi maksudnya kamu kena tukar jam ke minit, lebih senang kira. Okey, T. Kita letak jam minit, betul? Jadi jam 9.30 minit. Okey. Jadi kita buat tepi ya 102 minit. Sebab dari awal sampai ke akhir 100 km kita tadi sudah kira dia mengambil masa 102 minit. Jadi 102 minit kita boleh tukar menjadi berapa? 1 jam. 1 jam yang 60 minit kan, dia tinggal berapa?
102 tolak 60, jadi tinggal 42 minit. Okey. Maksudnya kamu boleh tukar menjadi 1 jam 42 minit. Okey, untuk masuk di sini lah. Maksudnya 1 jam 42 minit. Okey, tambah. Jadi 0 tambah 2, 2 ini buat macam sekolah rendah lah. Okey, 3 tambah 4, 7, betul? Jadi 9 tambah 1, 0. Okey. Jadi ini sudah lebih 60, betul? Jadi maksudnya kamu kena tolak 60. Jadi apabila sini kamu tolak 60 jadi maksudnya kamu kena tambah 1 di sini. Boleh? Sebab ini minit tak ada lebih 60 ingat. Jadi 72 tolak 60 boleh tekan kalkulator, tinggal 12 dan ini menjadi 11. Maksudnya pukul berapa dia sampai Encik Jumari ini dia sampai ke destinasi lokasi dia. Jadi kamu tulis jadi Encik Jumari sampai ke lokasi dia. Okey, destinasi dia. Pada pukul 11.12 pagi. Okey, masih pagi kan? Nah, ini jawapan dia lah. Boleh faham? Jadi video ini sampai sini saja untuk 2 soalan. Okey, praktiskan diri ya. 7.1 C. Okey. Jadi okey, soalan 3 dan 4 akan sambung pada video yang seterusnya. Jadi kalau kamu suka video Cikgu Ko, jangan lupa subscribe channel Cikgu Ko dan buka loceng di tepi. Dan jangan lupa like dan share video Cikgu Ko. Jadi kita jumpa pada video yang seterusnya. Okey. Bye bye.